Makna al-hukmu al-wad'i indal usuliyin. Al-hukmu al-wad'i ya khitabullah ta'ala al-muta'alliq bija'li syai'i sababan li syai'in aw syaratan lahu aw mani'an minhu aw sahihan aw fasadan. Yanqasimu al-hukmu al-wad'i ila arba'a. Awalan as-sabab, wasaniyan as-syartun, wasalisan al-mani', warabi'an as-sihah wal batlan. Yang dimaksudkan dengan hukum wad'i ialah perintah Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, atau juga sebagai penghalang bagi adanya sesuatu yang lain, atau sahnya sesuatu atau batalnya sesuatu. Oleh itu, hukum wad'i terbahagi kepada 4, yaitu sebab, syarat, mani', sah dan batal. حكم الودعي ينقسم إلى أربعة. أولا السبب. السبب لغة هي عبارة عن ما يتوصل به إلى مقصود ما، ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا لا مكان التواصل بهما إلى المقصود. Yakni bermaksud ungkapan yang disampaikan kepadanya dengan maksud yang dinamakan sebagai menghubungkan kepada sesuatu sebab dan jalan untuk mencapai suatu sebab. Wa makna fil istilah huwa as-sabab 'inda jumhur al-fuqaha huwa al-amru az-zahiru al-madbut alladhi ja'alahu asy-syari' sababan wa 'alamatuhu 'ala wujudil hukmi. Baiklah, dari segi istilah, sebab menurut jumhur fuqaha ialah perkara atau perintah yang zahir yang ditetapkan yang menjadikan suatu perkara itu adalah sebab kepada syarak dan sebagai tanda wujudnya sesuatu hukum. Daripada kedua-dua maksud dari segi bahasa dan istilah, kita dapat menyimpulkan bahawa sesuatu hukum yang disyariatkan mesti ada hukumnya, yakni bermaksud sesuatu hukum itu tidak akan terjadi jika tidak ada sesuatu perkara yang menjadi sebab untuk wujudnya sesuatu hukum. Sebagai contoh, mencuri adalah sebab kepada potong tangan. Maksudnya, perbuatan mencuri tersebut adalah merupakan sebab kenapa terjadinya hukum potong tangan. Okey. Seperti contoh lain yang dapat kita lihat dalam slide, ja'ala az-zawalu syamsi umaratu ma'rifatu liwajibis solah. Yang bermaksud tergelincirnya matahari adalah wajib untuk solat, seperti dukhulul waqti wajibus solat. Itu telah masuknya waktu solat menandakan wajibnya solat. Masuk waktu solat adalah sebab kepada wajibnya solat. Yakni contohnya, jika belum masuk waktu solat asar, kita tidak diwajibkan untuk solat asar. Takkanlah kalau kita belum masuk waktu asar, kita tiba-tiba masa zuhur kita solat asar. Itu tak boleh. Melainkan dia solat jamak. Okey, seperti contoh yang kedua, tulu'ul hilal Ramadan umaratu ma'rifatu liwujubi shaumi Ramadan. Yakni telah timbulnya anak bulan adalah tanda sebagai wajibnya untuk kita berpuasa. Thumma aqsamu sabab. Yanqasimu as-sabab ila qismaini. Awalan bi'atibar fi'lan lil mukallaf aw laysa fi'lan lil mukallaf. Wasani ma yurattabu alaihi. Sebab terbahagi kepada dua, iaitu dari perbuatan mukallaf atau bukan perbuatan mukallaf. Daripada bahagian ini terdapat dua cabang, iaitu kita dapat lihat yang pertama, fi'lun lil mukallaf wa fi qudratihi, iaitu perbuatan mukallaf pada kemampuannya. Mislu qatalal amdu li wujubil qisas. Bunuh dengan sengaja adalah wajib kepada qisas. Itu qatalal amdu adalah sebab wajibnya qisas. Yang mana dalam konteks ayat ni qatalal amdu adalah perbuatan mukallaf tu. Okey, untuk yang kedua, laisa fi'lil mukallaf wala makturan mislu dukhulil waqti li wujubis solat. Masuk waktu adalah wajib solat. Dukhulil waqti adalah sebab kepada wajibnya solat. Dukhulil waqti ni adalah merupakan di luar kemampuan mukallaf untuk
buat dukhulil waktu itu sendiri. Untuk aqsamus sabab yang kedua, ma yurattabu alaihi, terdapat dua cabang iaitu lihukmi taklifi wa lihukmi huwa atharu li fi'lil mukallaf. Untuk lihukmi taklifi mislu sukara sababun li haramil al-khumri. Arak mabuk adalah sebab untuk kepada haramnya arak. Seperti dalam Al-Quran sendiri, kita tahu bahawa arak itu adalah haram. Hukum taklifinya adalah haram disebabkan mabuk. Mabuk adalah sebab kepada haramnya arak tersebut. Yang mana maksudnya sini, mayurattabu alaihi, kesan kepada arak tu adalah mabuk. Ya. Untuk lihukmi huwa asarul lil fi'lil mukallaf, iaitu kesan kepada perbuatan mukallaf itu sendiri. Contohnya, tazawwuj wajaba alaihi al-mahar wa nafqatu zawjati. Perkahwinan adalah wajib ke atasnya mahar dan nafkah. Maksudnya, perbuatan mukallaf tu adalah perkahwinan. Yang mana kesan terhadap perkahwinan tu, seorang wanita dapat mahar dan juga nafkah. Al-hukmu al-wad'i as-sani syartun. Syartun lugatan al-alama wal-lazimah bermakna isyarat ataupun tanda. Wa fil istilah huwa wasfun zahirun mundabitun mukammilun lima syurutihi yastalzimu adamuhu adamul hukmi wala yastalzimu wujudul hukmi. Maksudnya, sesuatu syarat itu menjadi pelengkap kepada benda yang telah disyaratkan, dan ketiadaan syarat itu telah menyebabkan tiadanya hukum, tetapi tidak semestinya adanya syarat itu adanya hukum. Al-misalul awal al-wudu'. Al-wudu' syartun li sihhati iqamatis shalah wa la yalzimu al-wudu' wujudi lis-shalah wa adamul wudu' adamus shalah. Maksudnya, wudu adalah syarat sah solat, tapi tidak semestinya wudu itu untuk kita melaksanakan solat, dan ketiadaan wudu itu maksudnya tidak sahlah solat kita. Macam tu. Lepas tu contoh yang kedua tu pula, az-zawjiyah syartun li iqa'it talaq wa la yalzimu min wujudi zawjiyah wujudi talaq wa adamul zawjiyah adamut talaq. Maksudnya, satu hubungan pernikahan itu syaratnya hubungan pernikahan menjadi syarat kepada wujudnya talak, tapi tidak semestinya adanya satu hubungan ikatan tu adanya talak. Lepas tu ketiadaan hubungan itu pula maksudnya tiada talak. Al-farqu baina syartun wa ruknu. Syartun wa ruknu kilahuma yalzimu wujudil hukmi ala wujudihi, walakin al-farqu bainahuma hiya asyartun huwa amrun kharij min haqiqatihi wa ar-ruknu juz'un min haqiqati syai', kama fil misal ar-ruku' fi shalah wa mislu asyartun at-tahara syartun lis-shalah. Perbezaan antara syarat dan rukun. Syarat ni adalah sesuatu yang berada di luar hakikat sesuatu. Lepas tu kalau rukun adalah sesuatu yang sebahagian daripada hakikat sesuatu tu. Contohnya solat. At-tahara maksudnya bersuci adalah syarat untuk solat. Maksudnya bersuci tu bukan sebahagian daripada solat tu. Tapi dia syarat kepada solat tu. Tapi kalau rukun adalah benda yang sebahagian daripada solat tu. Contohnya ruku'. Ruku' adalah sebahagian daripada solat. Tanpa adanya ruku' tu tak salah solat kita. Macam tu. Dan qasimu asyartun ila naw'aini. Naw'ul awal syartun syar'i. Syartun syar'i hiya qad yakunu ishtiratus syarti bihukmi asyari'. Mislu al-qatlu sabab li ijabil qisas walakin bisyurutin an yakuna qatlan amdan wa udwanan.
Maksudnya, syartun ini ialah syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Contohnya seperti al-qatlu, contohnya seperti pembunuhan yang telah menjadi sebab wajibnya qisas, tetapi dengan syarat pembunuhan tu kenalah berlaku secara sengaja. Syartun ja'li qad yakunu ishtiratus syarti bitasarrufil mukallaf. Mislu qaulul qail li imratihi in dakhalat ad-daru fa anta taliq yaj'alu dukhulid dar syartan hatta la yaqa'u talaq bihadzal lafzi illa inda dukhul. Maksudnya, syarat ja'al ini ialah syarat yang disyaratkan ke atas syarat yang dibuat oleh seseorang mukallaf. Lepas tu, seperti contoh, berkata seseorang kepada seseorang perempuan, kalau dia masuk rumah tu, dia akan ditalak. Lepas tu, yang masuk rumah tu menjadi syarat yang ditambah oleh lelaki tu kepada perempuan tu untuk dia talak perempuan tu. Macam tu. Al-mani'u. Makna al-mani'u fi al-lughah hiya yaqumu ala salasati hurufi usuli hiya al-mim wan nun wal ain wa hiya tadullu ala ma'na wahid wa huwa khilafu al-i'ta'i. Walizalika najidu Ibnu Manzur yaqulu al-mana'u an tahawwala baina ar-rajulu wa baina asy-syai'un allazi yuriduhu wa huwa khilafu al-i'ta'i. Yaqulu al-Firuzabadi mana'ahu yamna'ahu bifathi nunihima diddu a'tahu. Falmani'u lughatan al-ha'ilu baina asy-syai'ini. Wa ma'na al-mani'u fi al-istilah huwa wasfu zahiru mundabitu yalzimu min wujudihi adama as-sabab au al-hukmi. Al-mani'u, penghalang. Mani' dari segi bahasa ialah terdiri daripada 3 huruf asal iaitu mim, nun dan ain yang menunjukkan kepada satu makna iaitu khilafu al-i'ta'i, terlepas daripada pemberian. Pendapat Ibnu Manzur, antahawwala baina ar-rajulu wa baina asy-syai'un allazi yuriduhu wa huwa khilafu al-i'ta'i, merubah di antara lelaki dan di antara sesuatu yang dia inginkannya, iaitu khilafu al-i'ta'i. Manakala pendapat Al-Firuzabadi pula, mani adalah lawan kepada pemberian. Penghalang adalah lawan kepada pemberian. Maka mani dari segi lughah adalah hal-ha'ilu baina asy-syai'ini, penghalang ataupun penyekat antara dua perkara. Dan makna mani dari segi istilah pula ialah apa yang menjadi ketetapan apabila dengan kewujudannya maka akan tiadalah hukum atau batalnya sebab. Contohnya, hubungan kebapaan adalah mani, penghalang kepada hukuman qisas, yang mana ayah tidak dikenakan qisas atas perbuatan membunuh anaknya walaupun dengan sengaja dan permusuhan. Hal ini kerana tujuan dan hikmah qisas itu adalah untuk menahan ataupun mengelakkan daripada terjadinya jenayah itu. Namun bagi naluri asal bapa yang sememangnya terdapat kasih sayang,
hukuman kisos ini tidak akan mencapai hikmah kepadanya daripada menghalang terjadinya jenayah itu lagi. Selain itu, contoh yang kedua adalah haid, yang mana haid menjadi penghalang kepada kewajipan solat bagi golongan perempuan. Taqsimu al-mani'u bi'i'tibari ma yamna'ahu min sababi aw hukmi. Al-qasmu al-awwal mani'u lis-sababi wa huwa al-wasfu al-zahiru al-mundabitu yalzimu min wujudihi 'adama as-sabab. Amsilatu ad-dainu binisbati limilki an-nisabi fa in milka an-nisabi sababun mujibin lizzakati walakin wujudu ad-dainu allazi yu'adilu an-nisab aw ba'dahu ala maliki an-nisab yamna'u wujudu as-sabab wa huwa milku an-nisabi fatakunu milkiyatu asy-syakhsi lahu milkiyatu sawriyati la yatarattabu 'alaiha asara syar'i fala tujibu 'alaihi az-zakat. Mani' terbahagi kepada dua, iaitu mani' lisababi, penghalang sebab, dan mani' lil hukmi, penghalang hukum. Bahagian yang pertama ialah mani' lisababi, yang bermaksud sesuatu yang ditetapkan oleh syarak sebagai penghalang kepada kewujudan sebab. Contohnya hutang. Hutang adalah mani' penghalang kepada pemilikan nisab, yang mana pemilikan nisab adalah sebab kepada kewajipan membayar zakat. Akan tetapi bila wujud hutang yang mana jumlahnya sama atau setengah dari harta nisabnya, akan menjadi penghalang kepada kewujudan sebab, iaitu harta senisab yang menjadi miliknya tidak terdapat ke atasnya secara syar'i, maka tidak wajib ke atasnya untuk membayar zakat. Bahagian yang kedua ialah mani' lil hukmi, penghalang hukum, yang maksudnya sesuatu perkara yang dijadikan oleh syarak ataupun yang telah ditetapkan oleh syarak sebagai penghalang kepada wujudnya hukum, sekalipun sebab yang mendorong hukum berkenaan telah wujud. Contoh yang pertama ialah najis. Najis yang ada di badan orang yang solat atau pada pakaiannya menjadi mani' kepada sahnya solat, yang mana suci itu adalah syarat kepada sahnya solat. Contoh yang kedua ialah haid dan nifas. Haid dan nifas yang mana kedua-duanya adalah mani' penghalang kepada hukum wajib solat, yang sebabnya adalah masuk waktu. Secara ringkasnya, sebagai contoh, apabila seorang wanita telah didatangi haid dan nifas, maka perkara itu menjadi penghalang kepada dia untuk mengerjakan solat walaupun telah masuk waktu. Contoh yang ketiga ialah perbezaan agama. Perbezaan agama menjadi penghalang kepada hukum waris walaupun sebab-sebabnya ada hubungan keluarga atau perikatan pernikahan yang sah. Tetapi bila berbeza agama, itu akan menjadi penghalang dia untuk menerima harta ataupun hukum waris. As-sihhah wal batlan ma talabahu asy-syari' minal mukallifin minal af'ali wa ma syara'a lahum min asbabin wa syurutin idza basyaraha al-mukallaf qad yahkum asy-syari' bi sihhatiha wa qad yahkumu asy-syari' bis sihhati wa qad yahkumu bi adami sihhatiha idza wajadtu ila al-wafqi ma talabahu asy-syari' wa ma syara'ahu bi an tahaqqaqat arkanuha wa tawaffarat
الشرعية حكم الشارع بصحتها وإن لم توجد على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه بأن اختل ركن من أركانها أو شرط من شروطها حكم الشارع بعدم صحتها. Okey, maksudnya di sini setiap apa yang dibebankan kepada mukallaf ditetapkan rukun dan syaratnya. Jika semuanya memenuhi tuntutan syarak, maka perbuatan itu dikatakan sebagai sah. Sebaliknya, jika perbuatan itu kurang dari segi rukun dan syaratnya serta bertentangan dengan syarak, maka ia dinamakan sebagai batal. ثم معنى الصحة ترتب آثارها الشرعية عليه مثل في الصلاة والزكاة والحج والصيام إذا أدى المكلف مستكملا أركانه وشروطه سقط عليه الواجب وبرأت ذمته منه ولم يستحق في تعزيزا في الدنيا واستحق المثوبة في الآخرة. وفي سبب شرعي كالزواج والطلاق والبيع وسائر العقود والتصريفات واستوفي المكلف أركانه وشرائط الشرعية ترتب على كل سبب آثاره الشرعية التي رتبه الشارع عليه من أثبات الحلال أو إزالته. وفي شرط كالطهارة للصلاة واستوفي المكلف شروطها وأركانها أمكن تحقيق المشروط صحيحا أمكن تحقيق المشروط صحيحا. ثم معنى بطلان عدم ترتب أثرها الشرعية عليه، فإن كان الذي باشره واجبا لا يسقط عنه ولا تبرأ ذمة منه، وإن كان سببا شرعا لا يرتب عليه حكمه، وإن كان شرطا لا يوجد المشروط. Sahih ini adalah untuk memberi kesan kesahihan terhadap sesuatu. Seperti contoh yang pertama, apabila solat dilaksanakan cukup syarat dan rukunnya, maka kesan daripada sahnya solat itu menyebabkan gugur kewajipan solat ke atasnya. Okey, contoh yang kedua, kesan daripada sahnya sesebuah akad nikah, maka halal kepada suami isteri itu. Maksudnya hubungan suami isteri itu jadi halal, sah. Okey, untuk contoh yang ketiga, contoh lain, sempurnanya taharah itu akan menjadikan solat itu sah. Okey, makna batal, dia ni bertentangan dengan sahih. Kalau batal ni, contohlah solat tadi, kalau kita punya solat tu kurang salah satu rukun ataupun syaratnya, maksudnya kita ni, solat kita tu tidak sah. Maksudnya solat kita batal. Dia tidak gugur ke atasnya kewajipan dan dia tidak lepas daripada tanggungjawab. Lepas tu kalau yang dari segi yang kedua pula, kalau dari segi yang akad nikah tu, maksudnya kalau tiadanya akad nikah tu, maksudnya tidaklah halal perhubungan antara suami isteri tu. Lepas tu kalau yang ketiga tu, tanpa masyrut, syarat tu tidak akan sempurna. Maksudnya di sini contohlah taharah tu kan syarat kepada sahnya solat. Jadi kalau macam taharah tu tiada, maksudnya masyrutnya pun tidak sah. Maksudnya solatnya tu tidak sah. Macam tu. الفرق بين الفاسد والباطل. الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد، وهو ما لا يترتب عليه أثره. عند الحنفي لا يوجد الفرق بين الفاسد والباطل في العبادة، ولكن يوجد الفرق بين الفاسد والباطل في المعاملة. الفاسد ما رجع فيه الخلل إلى أوصاف العقد شروطه لا إلى أركانه
salimatun walakin al-khalal tara'a ala ba'di awsafihi. Mislun bai'u ma huwa majhulun as-samani aw ghairu ma'lum al-ajallu in kana al-bai'u mu'ajjalan. Waz-zawaju min ghairi syuhud. Al-batil ma raja'a fihi al-khalal ila arkani al-aqdi ay fi siga al-aqdi aw al-aqidaini aw mahallul aqdi. Mislun al-awwal bai'u as-samari al-ma'dum qabla zuhurihi. As-sani bai'u al-maitati wad-dami wal-lahmi al-khinzir. As-salis bai'u as-sabi ghairu al-mumayyiz wal-majnun. Perbezaan di antara fasid dan batil. Fasid wal batil dari sisi jumhur ulama membawa maksud yang sama, iaitu ma la yatarattab alaihi asarihi, tidak terhasil daripadanya kesan syarak. Contohnya, jual beli orang gila, bai'u majnun. Perkara itu akan menjadi batal dan fasad kerana terdapat kecacatan dalam rukunnya, iaitu orang yang berakad. Rukun jual beli ni dia kenalah orang yang berakal dan bukan orang gila. Dari sisi Hanafi pula, dalam bab ibadah tidak ada perbezaan yang berlaku antara batil dan fasid. Tetapi berlaku perbezaan antara fasid dan batil dalam bab muamalat. Al-fasid maksudnya berlaku kecacatan pada sifat akad, iaitu syaratnya, tidak pada hukumnya, yang mana rukunnya tu sempurna tetapi ada kekurangan ataupun kecacatan pada sebahagian sifatnya. Cukup rukun tetapi berlaku kekurangan dan kecacatan pada sifatnya, itu syaratnya. Contohnya, bai'u ma huwa majhul as-samani, jual beli yang tidak tahu harganya. Contohnya, kita mau beli barang tersebut tetapi tidak ada harga, maka perkara tersebut akan menjadi fasid sebab kita tidak tahu harganya berapa. Selepas tu ghairu ma'lum al-ajallu in kana al-bai'u mu'ajjalan, iaitu tidak tahu tempoh penangguhan itu berapa lama, sampai bila. Itu dinamakan sebagai al-bai'u mu'ajjalan, jual beli tangguh. Perkara itu menjadi fasid kerana tidak ada sifatnya. Selain itu, pernikahan tanpa ada saksi. Pernikahan tanpa saksi ni akan menyebabkan akad tersebut menjadi fasid kerana tidak mencukupi syarat, iaitu saksi. Tidak ada saksi. Al-batil pula, batal maksudnya berlaku kecacatan ataupun kekurangan pada rukun akad seperti siga akad dan dua orang yang berakad ataupun tempat akad. Maksudnya di sini
berlaku kecacatan ataupun kekurangan pada rukun dan pada rukun akad. Contohnya yang pertama, bai'u as-samari al-ma'dum qabla zuhurihi, iaitu jual beli buah. Jual beli buah sebelum berbuah. Maksudnya kita nak beli buah pada pokok yang belum berbuah. Sedangkan syarat jual beli barang kena ada. Syarat jual beli barang kena ada. Maka akad jual beli tersebut menjadi batal sebab tidak memperoleh hasil daripadanya kerana tidak mencukupi rukunnya, iaitu barang tidak ada. Barang kena ada. Contoh yang kedua ialah bai'u al-maitati wad-dami wal-lahmi al-khinzir. Jual beli bangkai dan darah dan daging khinzir. Perkara ini menjadi batal sebab tidak mencukupi rukun-rukunnya. Sedangkan syarat jual beli barang mestilah bersifat bersih dan suci. Tidak sah kalau kita menjual bangkai ataupun najis dan yang sama dengannya. Sebab itulah bai'u al-maitatu wad-dami wal-lahmi al-khinzir ni menjadi batal. Contoh yang ketiga pula adalah bai'u as-sabi ghairu al-mumayyiz wal-majnun. Jual beli kanak-kanak yang belum balik dan orang gila. Perkara ini juga menjadi batal sebab tidak cukup rukun ataupun syarat. Sedangkan syarat jual beli itu hendaklah orang yang berakal dan balik. Tidak sah jual beli bagi kanak-kanak yang belum balik dan orang gila.